Ada soalan? Okay. Saya baca buku Umur Umat Islam Kedatangan Imam Mahdi dan Munculnya Dajjal, karangan Amin Muhammad Jamaluddin, Pustaka Ilmi Malaysia Ustaz. Okey, pengarang ni kata perang menghadapi kaum Yahudi. Ya. Perang melawan 1/3 Yahudi, kerana 2/3 kaum Yahudi telah musnah dalam perang Armageddon. Setelah 2/3 Yahudi musnah dalam perang Armageddon, kemudian Imam Mahdi memimpin kaum muslimin untuk menghancurkan 1/3 jumlah yang tersisa dari mereka. Hal ini akan terjadi setelah penaklukan kota Konstantinopel dan munculnya Dajjal yang tertutup. Soalan saya Ustaz, apa yang Ustaz boleh faham dengan peperangan Armageddon ni Ustaz? Peperangan Armageddon ni yang kata tu yang kata malhamah tu, perang malhamah, perang antara hak dengan batil, tentera Dajjal dengan tentera Imam Mahdi. Peperangan yang tak pernah ada peperangan yang macam tu, sangat dahsyat. Perang antara iman dengan kufur dalam bentuk realiti. Tengah perang ni, tapi itu masa tu dah perang betul tu. Ada ahli zikir sebelah sini, ahli ghaflah rupa lalai sebelah. Perang sampai dah Allah memberi kemenangan pada Nabi Imam Mahdi tu, turun Nabi Isa tu. Lama masa tu, tempoh tu. Dan panjang riwayat itu, panjang cerita itu. InsyaAllah ke dalam ni ada cerita ni. Dia akan detailkan macam mana peperangan tu berlaku. Sampai turun Nabi Isa, barulah bila Dajjal tengok, Dajjal lari. Dajjal tengok, Dajjal lari. Dia sorok kat belakang pokok gharqad tu. Lepas tu dia duduk tanam sekarang ni pokok tu. Dia percaya kat tu pokok gharqad. Dia tahu Tuhan jadi benda tu memang nampak. Pergi sana memang itu dia tanam. Pokok semua cakap, hai, kat belakang aku ni, Isa dia sorok belakang aku ni, lari. Baik, dia tak boleh. Dajjal bila dia tengok je Isa ni, dia cair, dia lebur, dia tak boleh tengok. Cahaya kenabian yang ada pada Musa tu meruntuhkan Dajjal sampai dia kalah, sampai dia mati baru dah. Lepas tu dia hancur. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai masa dia cerita tu. Baik, apa lagi? Tuan kitab kata Dajjal yang terkutuk ni, dia kata yang ni Raja Yahudi. Kenapa tuan kitab kata Dajjal ni Raja Yahudi Ustaz? Ya, umat beragama ni, terutama umat beragama, semua menanti-nanti sang penyelamat. Baik Hindu, Buddha dia yakin Buddha sebenarnya akan keluar di akhir zaman. Hindu gitu juga, dia yakin Tuhan itu Krishna, dia akan keluar pada akhir zaman. Dia percaya. Banyak agama dia percaya Al-Masih itu akan keluar, termasuk Yahudi, termasuk Kristian, termasuk Islam. Tapi yang mana benar? Maka di situlah bila Dajjal keluar, berlakulah orang panggil apa tu, bila Dajjal keluar, tertipunya umat Yahudi, kerana dia meyakini inilah dia Al-Masih, penyelamat. Bagi dia Dajjal tu Al-Masih yang akan menyelamatkan dia. Kristian pula dengan Islam Nabi Isa, masing-masing tunggu ni. Masing-masing tunggu. Nak tahu mana betul, tunggu tengok turun. Kita backup kita Quran, hadis. Dia dengan kitab-kitab dia lah. Jadi bila Dajjal turun, lepas tu dia setengah standby ni. Haikal Sulaiman dia tegakkan balik, dia kumpul. Dia orang yakin dia dalam agama dia menunggu sang penyelamat, menunggu sang penyelamat. Malang yang sang penyelamat dia tu, yang akan duduk situ, ialah Dajjal. Kita nampak, kita orang beriman tahu dah siapa dia. Nabi dah beritahu siapa dia. Kita dah tahu dah. Tapi bagi dia orang, itikad orang Yahudi, dia tak panggil Dajjal Al-Masih. Masih tu penyelamat dia. Jadi besi masing-masing ni, besi masing-masing. Kalau Hindu avatar. Akhir zaman akan keluar avatar dia, pahlawan dia tu, yang akan menyebarkan
keadilan di seluruh dunia. Masih bersih ni, dah beribu tahun. Kita syukur kita ni, riwayat yang kita dapat tu daripada para ulama kita ni, solehin ni, betul terus pada Nabi SAW. Dia tak pelik agama lain ni pun menunggu ni, masing-masing tunggu. Tengok siapa yang benar. Agama Islam yang turun pun Nabi Isa. Islam dan Kristian sama. Al-Masih Isa. Cuma silap satu je. Kristian anggap Al-Masih ni turun, penyelamat ni turun, nak benarkan dia. Dia pun tertipu juga. Yahudi pun tertipu juga. Agama lain semua tertipu-tertipu ni. Datanglah Islam Al-Haq, menceritakan sebenar siapa Al-Masih sebenar tu. Itu Isa Al-Masih, dibantu oleh Mahdi. Dan Isa ni turun bukan dia bagi tolong Kristian tu. Dihancurkan salib, dihapuskan cukai. Cukai tu bukan cukai rotek tu. Seronok lagi esok Nabi Isa tu rotek tak ada. Tak payah bayar cukai dah. Bukan cukai tu terjemah Melayu jizyah. Dihapuskan jizyah, maknanya peperangan yang akan berlaku antara Islam dengan kafir pada akhir zaman nanti tak macam peperangan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah perang, pilih sama ada nak berdamai, nak bayar jizyah atau masuk Islam. Zaman Nabi Isa nanti, jizyah ni, hukum jizyah dihapuskan. Dia mujtahid, dihapuskan. Tak ada bayar jizyah, tak ada. Cukai jizyah ni tak ada. Orang kafir ditanya dua, nak Islam atau mati. Ini perbezaan Islam di zaman Nabi Isa dengan Islam sebelum zaman Nabi Isa. Mazhab yang empat ni dah tak ada dah. Sementara je ni mazhab yang kita pegang ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, jangan tak payah perasan dah. Itu esok dari Imam Mahdi tu mazhab Syafi'i tu. Nabi Isa esok mazhab Hanafi, tak ada. Dia tak ada. Mazhab ni dipegang sebab tak ada mujtahid. Bila mujtahid mutlak keluar, semua kena tunduk kat dia. Lepas tu orang tanya, bila masa Nabi Isa belajar pasal mazhab, belajar tentang Islam? Jangan ditanya. Nabi ni ilmu dia laduni. Dia terus ke dalam dada dia tu. Dia faham bab zakat, bab haji, bab semayang, semua dia tahu. Tak payah kita tanya, tak payah kita nak kaji dia belajar sekolah mana, mesti mana, tak ada. Dia turun-turun tu dia tahu dah. Saya ada kitab dia, kitab Nuzul Isa Ibn Maryam. Detail cerita macam ni Isa ni turun, kat mana dia turun, apa perwatakan dia sampai dia meninggal. Dia akan kahwin. Dikebumikan sebelah dekat dalam makam Rasulullah tu ada satu kosong. Dan tengok dalam makam tu ada satu tempat tu kosong. Pernah Aisyah tanya, ya wahai ayahku, ni tempat siapa dia kosong ni? Satu kosong ni. Itu tempat untuk Isa bin Maryam. Bila dia mati besok, ada tempat kosong dalam hujratul Nabi pun ada satu tempat kosong. Yang ada dalam tu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ada satu tempat kosong ni untuk Nabi Isa dikebumikan di akhir zaman. Dia kahwin dan dia ada anak. Anak kita ni kan cerita ni untuk membatalkan iktikad orang-orang Kristian yang menyatakan kalau nak suci tak ada kahwin, tapi buat baby banyak kat belakang gereja. Tu semua tu terbatal esok. Terbatal. Dibunuhnya babi, dihapuskan. Wallahu a'lam. Ya. Saya baca tafsir Al-Hujjah Bianca ayat 187 surah Al-A'raf. Hadis-hadis sahih meriwayatkan bukan bererti bahawa batang tubuh beliau yang turun membunuh babi dan memecahkan kayu salib, melainkan ajaran beliau yang sejatilah yang akan turun kembali ke dunia. Macam mana kita nak faham kata-kata Bianca ni, Ustaz? Dia ialah tak, kalau nak suruh Nabi Isa bunuh semua babi dalam dunia ni, tak ada kerja nak buat dia. Bila nak perang dengan Dajjal, asyik bunuh babi. Dia mujtahid. Dia seorang mujtahid mutlak. Fatwa yang dikeluarkan oleh dia tu macam Nabi cakap, dia mujtahid. Okey, maksudnya sekarang ni kita tak disuruh bunuh babi. Tak ada. Kita tak suruh jumpa babi bunuh, tak ada. Buat sampang bunuh, tak ada. Tapi nanti bila zaman nanti dia berijtihad. Okey, sampai sekarang semua umat Islam nampak babi bunuh, macam tu. Itu yang orang akan pegang lah. Pegang hukum ketika tu. Hukum dekat tangan dia. Hukum kat tangan dia. Dia mujtahid. Semua apa yang ajaran Rasulullah ni disambung balik. Ada ijtihad baru. Itu maksud dia tu. Babi dia bunuh. Sekarang babi tak
Wajib bunuh babi? Tak ada pula. Boleh bunuh, harus kita bunuh, tidak ada masalah. Tapi tak suruh wajib. Ketika itu suruh bunuh. Itu maksud dia. Apa lagi tadi? Memecahkan salib. Fatwa dia tadi, kalau fatwa lah, segala salib Kristian hancurkan, sebab dia orang selama ni menganggap diri dia salib kat situ. Jadi dia nak buang kesyirikan tu. Sebab tu Nabi Isa kena turun di akhir zaman menjawab persoalan yang misterius. Ketika disalib tu, siapa kena salib? Betul ke Nabi Isa kena salib? Nanti bila akhir zaman dia akan jawab, itu bukan aku. Habis apa kita nak buat? Hancurkan semua salib. Sekarang kita tak disuruh. Kita tak suruh pergi ke gereja, tak. Tapi di akhir zaman Nabi Isa, dia akan suruh. Sebab orang letak diri dia kat salib, orang sembah dia. Sampai Tuhan tanya, "Hei Isa, adakah kau menganggap diri kau Tuhan sehingga orang menyembah kau?" Menangis Nabi Isa, "Aku tak pernah, ya Allah, aku tak pernah hajar umat aku sembah aku." Jadi Allah bagi peluang di akhir zaman, bukan balas dendam lah, untuk Nabi Isa membetulkan keadaan itu. Betulkan keadaan itu sebelum kiamat. Sebelum di sana, di dunia lagi, Nabi Isa berpeluang membetulkan balik orang yang sembah dia sebagai anak-anak Tuhan. Dia betulkan balik. Belum apa lagi, nama Allah dah lulus dia pakai. Kacau. Itu semua tu dah Allah pula, mana boleh tu. Panjang dah cerita tu. Allah. Jadi seronok kalau kita kaji tu, kita akan nampak macam mana peristiwa akhir zaman is very related, sangat terhubung kait dengan peristiwa yang berlaku sekarang ni. Kita cuba Nabi Isa bunuh babi, pecah salib. Kenapa? Apa sebab? Sebab dia seolah-olah telah difitnah. Nabi Isa difitnah oleh umat dia sendiri, mengaku dia anak Tuhan. Mana jawapan dia? Berarti Allah angkat dia, hikmah dia. Allah turunkan balik, tengok ni Nabi Isa yang kau sembah tu. Ni Isa. Apa dia cakap sekarang ni? Adakah dia pun buat cross juga ke dia pecahkan cross tu? Lepas tu dia kena pecahkan salib tu supaya umat Kristian kata tu. Tapi yang tak percaya juga. Tak percaya jugalah.